Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis yang amat berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mat Nor, yang merupakan Menteri Besar Negeri Kedah, yang di-Pertua PAS kawasan Sik, dan yang lebih penting beliau adalah Panglima dalam mengetuai jentera pilihan raya Parti Islam Malaysia PAS di peringkat pusat. Yang berhormat Fadil Ustaz Nurul Amin Hamid, Ketua Pemuda PAS Negeri Kedah, yang juga merupakan Ahli Parlimen Padang Terap. Yang berhormat Ustaz Tarmizi, Ahli Parlimen Sik Timbalan yang di-Pertua PAS kawasan, Ustaz Subki, Ketua Penerangan Pengarah Program Haji Badrul, Siusapah kawasan, semua jawatankuasa program, jawatankuasa ARC bagi negeri Kedah, jawatankuasa ARC bagi kawasan Sik, pimpinan pemuda negeri Ustaz Nasrun, pimpinan-pimpinan kelab-kelab motosikal yang menyertai Santai Anak Muda, SAM yang mai daripada segenap ceruk rantau. Tadi pun di Tol Petronas Gurun tadi jumpa dengan kumpulan yang mai daripada Jitra, daripada Korban Pasu, dan yang lebih penting ada hak mai daripada Alostak. Nak abang tu je, Alostak. Perlih pun dah. Oi, perlih pun dah. Mai pasal apa? Mai pasal nak motor tu. Bagi sokongan anak muda, kemah. Tak lupakan sahabat saya, Saudara Muhammad Mat Yakin, Setiausaha Akhbar, bekas rakan sepejabat yang lama saya tak bertemu mata dengan beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tadi kawan-kawan kita daripada Perlis sebut, daripada Perlis pun naik motor mai. Ada hak redah hujan, ada yang habis minyak kok jalan, ada yang tak makan nasi lagi sampai lah. Pasal mereka bertolak pukul 11 tadi daripada rumah, dengan harapan bolehlah makan dulu. Tahu sampai-sampai tu hujan, tak ada nak pergi makan, semayang apa semua. Mai tak ni, ada tak makan nasi lagi. Antara tak makan nasi tu duduk atas pentas pun dah tak makan nasi lagi. Nak abang diri sendiri tak makan nasi, tak tergamak pasal orang lain pun dah tak makan nasi lagi. Walaupun berlapar, walaupun berhujan, berbasah, tapi kita sanggup mai daripada jauh. Mari daripada jauh beripung tani. Tujuan dia pasal apa? Hak mari daripada Baling Boda. Sebab kita nak menunjukkan suara anak muda yang masih kekal bersama dengan Perikatan Nasional, dan gelombang yang ada ini akan diteruskan sampailah pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada bila-bila masa. Anak muda akan terus bersama Perikatan Nasional. Setuju? Sebab apa anak muda kena terus memberi sokongan kepada Perikatan Nasional? Pertama, untuk menunjukkan mesej kepada kerajaan persekutuan yang ada hari ini, anak muda tak boleh terima ahli politik, pemimpin-pemimpin yang asyik sibuk mempersalahkan orang lain tapi tak membawa hala tuju masa depan negara yang jelas, terutama untuk anak muda. Sampai hari ini kita tak tahu nak lagi ke mana. Nak kona kiri ke nak kona kanan, tak tahu. Faham tak cakap tu? Faham molek lah nak ambil motor dia. Sampai hari ini tidak ada orang boleh membuat bacaan dengan jelas. Menteri-menteri kabinet hak ada, kerajaan yang ada nak pergi ke mana? Seolah-olah kerajaan yang ada hari ini hanya ditadbir oleh seorang manusia yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Takkanlah semua menteri ada ni nak bergantung harap kepada seorang Perdana Menteri untuk pacu negara. Dasar-dasar polisi yang baru untuk memudahkan rakyat, untuk menurunkan harga barang, untuk menurunkan kos sara hidup, untuk membantu menebalkan kembali poket rakyat selepas Covid, selepas polemik politik yang tidak berkesudahan. Apa dasar baru negara?
Yang ada hanyalah kita dipaparkan dengan ucapan-ucapan lawak dan lucu daripada menteri-menteri. Yang ada ialah kita tengok pemimpin nombor 2 negara pergi mahkamah, kes rasuah polis eskort dia. Malu tak? Malu tak? Oh. Rider polis eskort, polis hak eskort tu pun mujur dia pakai mask, pakai topeng, dia pun malu. Tak ada dalam sejarah negara lagi seorang yang dituduh di mahkamah yang belum ditentukan bersalah atau tidak diiringi oleh polis. Selalunya dalam mana-mana amalan, pentadbiran, pengurusan, kalau ada mana-mana orang dalam sesebuah organisasi, syarikat, kerajaan, pentadbiran, kalau dituduh dengan apa-apa kes pertuduhan, dia akan diminta bercuti daripada jawatan dia. Kita cabar Timbalan Perdana Menteri ini, tolong bercuti dalam tempoh dibicarakan oleh mahkamah. Setuju? Gena moh tak apa nak setuju. Ya kita pulun bertepik sampai tak makan nasi. Sekali lagi. Ini memang nak rekam ni. Pentas santai anak muda Syekh hari ini, cabar Timbalan Perdana Menteri tolong cuti daripada jawatan dia semasa sepanjang tempoh perbicaraan mahkamah. Setuju? Macam mana seorang yang ada kuasa pergi bicara di mahkamah, masuklah mahkamah, polis ada, hakim ada, dia Timbalan Perdana Menteri. Apa jaminan berlaku perbicaraan yang adil terhadap kes tersebut? Hakim nak kata apa? Peguam, pendakwa raya nak kata apa? Timbalan Perdana Menteri. Model kerajaan yang ditunjukkan hari ini amat memalukan Malaysia di mata dunia. Kalau negara-negara lain kita perhati tengok lah, boleh tengok dah YouTube, TikTok semua boleh cari. Kalau ada seseorang pemimpin yang dituduh dengan kes, dia akan dinasihatkan bercuti. Tuan-tuan dan puan sekalian, mesej inilah yang anak muda kena sampaikan kepada kerajaan persekutuan, kepada semua ahli-ahli politik. Anak muda meluak menyampah dengan politik retorik teori. Ahli teori negara, nama apa? Kita nobatkan dia sebagai ahli teori negara. Teori macam-macam. Mana pelaksanaan teori itu? Tu pun mai Kedah kata nak rampas negeri Kedah. Hei, tengoklah menteri besar kami. Boleh bawa beho tak? Ni bukan nak bodek tapi nak kata sungguh lah. Jangan pandang rendah kepada suara anak muda. Menteri Komunikasi sekat pengguna-pengguna TikTok di kalangan anak muda yang bersuara membantah kerajaan, yang bersuara menyokong Perikatan Nasional, kena blok akaun tu. Mana dia suara demokrasi yang Muhammad sebut selama ni? Hak terbaru, perwakilan wanita UMNO dalam Perhimpunan Agung UMNO cadang supaya had umur 18 tahun naik balik ke 21 tahun. Dia kata budak-budak umur 18 tahun ni beli pampers, pakai kentola apa pun tak erti. Apa punya pemikiran lagu ni? Dia tak tahu, dia tak tengok TikTok. Dia tak tengok dunia. Gambarnya baru terbit daripada gua tu. Kita nak pesan, wahai politikus-politikus di luar sana yang masih terpalit dengan kes rasuah, yang masih menganggap politik sebagai alat untuk dapat kuasa, dapat harta, wahai politikus sekalian, jangan main-main dengan suara anak muda. Anak muda Kedah akan pertahan kerajaan negeri Kedah pilihan raya akan datang. Setuju? Orang cerdik pandai hari ini. Orang tak bodoh macam orang dulu. Orang dulu ni duduk dalam gua tak tu tak penama. Duduk sokong hatu lah. Kalau hak biru-biru tu lah. Hari ni orang cerdik pandai. Boleh buat pertimbangan. Boleh tanya anak, boleh tengok phone, boleh cari semua maklumat.
Politik hari ini bukan lagi politik macam dulu. Politik dulu, politik pulau orang, politik kata huduh, politik sembur fitnah, politik tak tahu tak nama apa ekor. Politik hari ini politik yang matang. Orang nak politik yang ada ni digunakan sebagai alat untuk membantu rakyat, digunakan sebagai alat untuk taat perintah Tuhan, digunakan sebagai alat untuk memberi kebaikan kepada semua manusia. Tu mesej anak muda yang diberi kepada kita dalam pilihan raya umum yang lepas. Sebab seterusnya pasal anak muda kena terus menyokong Perikatan Nasional. Sebab kita kena terus pertahan kerajaan negeri Kedah dan kerajaan-kerajaan lain yang diperintah oleh Perikatan Nasional. Kelantan, Terengganu, Perlis yang baru saja pilihan raya selesai di peringkat negeri. Sebab apa? Sebab terlalu banyak perancangan untuk kemajuan dan pembangunan negeri Kedah yang telah dirangka, yang telah dalam proses, tetapi agak tersekat kerana perbezaan pendirian politik dengan kerajaan persekutuan. Semua yang dibuat ni bukan projek bawah parti politik, bawah kerajaan negeri. Diluluskan di peringkat kerajaan, bukan peringkat parti. Untuk manfaat negeri dan manfaat negara. Negara juga boleh kutip cukai daripada hasil-hasil keuntungan projek-projek yang dilaksanakan, termasuk memberi peluang pekerjaan kepada rakyat setempat. Tapi nampaknya hari ini politik yang adalah politik balas dendam. Politik tangkap, politik saman, politik samun. Nampak macam nak klik zaman PM hak dulu-dulu. Politik yang menunjukkan kuasa kuku besi. Kita dapat makluman ada arahan telah pun diberi di setengah-setengah tempat sekolah, agensi kerajaan supaya tak boleh libatkan ahli-ahli parlimen daripada pembangkang masuk ke sekolah ataupun masuk ke tempat tu. Balik macam zaman dulu balik. Kita dapat makluman peruntukan yang sepatutnya diberi kepada ahli-ahli parlimen semua yang ada ini mungkin tidak lagi akan diberi, tapi akan diberi kepada jawatan khas, nama dia penyelaras parlimen. Mungkin ni dapat bayang-bayang, dapat dia pun bayang, kita pun boleh bayang juga. Dan jawatan penyerah parlimen tu kata yang akan dilantik daripada ketua parti politik di tempat tu. Kalau betul sungguh dia nak buat lagu tu, dana kerajaan yang diambil daripada cukai rakyat yang tak kira parti, orang bayar cukai tak kira parti politik, bayar cukai, diambil cukai, agih kepada ketua parti politik. Satu tadbir urus yang sangat jauh daripada tadbir urus yang sepatutnya. Siapa bagi arahan? Menteri Keuangan. Mungkin boleh beri arahan. Dengan kelulusan siapa? Perdana Menteri. Siapa dia Menteri Keuangan, Perdana Menteri ni? Orang yang sama lah. Tapi kita harap kalau dia nak amalkan politik yang matang, Malaysia Madani, kerajaan perpaduan kononnya, kena tunjuk politik yang matang kepada semua. Polisi yang baik kita boleh sokong. Tapi prinsip yang tak baik, anak muda kena bangun menentang sehinggalah terlaksana keadilan dan prinsip yang baik dapat ditegakkan. Saya tak mau cakap panjang, pasal nasi pun tak makan lagi. Jadi modal tak upah nak ada. Tahniah kepada PAH kawasan Sik, terutamanya peserta-peserta konvoi, anak-anak muda yang mai daripada ceruk rantau yang tak terduga pada petang ni. Mai daripada jauh, masuk daripada Perlis tadi. Panik balik suruh Perlis buat pula. Itu Perlis kata nak buat bola, nak lawan MB Kedah. Nanti mereka bagi tarikh, kita pakat pergi lawan. Mudah-mudahan momentum yang ada ini dapat diteruskan. Yang penting Sik ni tuan-tuan, pasal apa pakat mari berhimpun di Sik? Sebab musuh target Sik untuk mereka tawan. Ini saya cerita rahsia musuh.
Seluruh negeri Kedah ni, dia payah nak berjatuh. Tapi dia kata kita boleh jatuhkan Kedah kalau kita kalahkan Dun Jeneri dan Dun Belantik dalam Parlimen Sik. Pasal Dun Jeneri ni panglima perang. Dia kata kalau kalah ni, kalah semua satu Kedah. Kok mana pun jadi, apa pun serangan, anak muda Kedah wajib pertahan Sik, Jeneri, Belantik daripada diserang musuh. Kita nak capai kemenangan 2 kali ganda lagi dalam pilihan raya negeri akan datang. Setuju? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.